Yang berhormat Datuk Ni Koham Berwas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah keseluruhan kenderaan berdaftar sehingga 31 Ogos 2011 adalah sebanyak 21,021,217 buah atau 21,021,217 buah, dan perinciannya adalah seperti berikut: motosikal 9,839,911 juta, kereta 8,485,949, lori 628,531, van 609,873, lori tangki 4,941, backhoe loader 130,236 dan banyak lagi kenderaan yang lain-lain. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah, memandangkan kemalangan yang meragut nyawa lebih kurang 18 orang setiap hari ataupun hampir 7,000 setahun, dan juga memandangkan pelaksanaan aftah untuk mobil yang telah bertangguh berapa kali dan akan dilaksanakan 2015, di mana harga kenderaan akan turun mendadak kalau tidak ada cukai. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kenderaan tidak akan terus bertambah dengan kadar 600,000 setahun, yang menyebabkan kesengsaraan bukan saja mangsa 7,000 setiap tahun yang meninggal ni, berpuluh-puluh ribu lagi mangsa kenderaan, kemalangan kenderaan. Jadi apakah langkah-langkah persiapan untuk mungkin memperbaiki sistem public transport dan juga mengurangkan kenderaan, dan apa-apa lagi cara memastikan negara ini tidak semua sesak dengan kenderaan di jalan raya? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat di atas keprihatinan terhadap isu ini. Seperti mana yang kita tahu bahawa masalah kemalangan di jalan raya adalah merupakan satu isu yang penting, dan pada tahun lepas saja lebih kurang 6,872 orang mati di jalan raya, dan average lebih kurang 19 kematian sehari. Dan ini adalah merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian di kementerian ini, dan walaupun kalau kita lihat negara-negara lain juga memang menghadapi masalah yang sama, khususnya di negeri China misalnya 120,000 setahun orang mati di jalan raya, lebih kurang 330 orang mati setiap hari. Di India lebih kurang 92,000 mati setiap tahun, dan kita di tangga ke-47 daripada 172 negara. Dan dalam soal ini kalau kita lihat misalnya dia ada correlation di antara kemalangan dengan pertambahan kenderaan. Kalau kita lihat kenderaan kita bertambah sebenarnya 10% setiap tahun. Kalau sekarang ini lebih kurang hampir 1 juta setiap tahun kenderaan berdaftar di negara ini, dan akibat daripada itu kita dapat melihat bahawa kemalangan itu bertambah mengikut pertambahan jumlah kenderaan, walaupun pelbagai inisiatif kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat dari segi indeks kematian jalan raya, mengikut statistik tertentu, misalnya setiap 100,000 penduduk daripada tahun 2002 24,10, dan pada tahun 2005 23,7, dan 2010 24,2. Agak konsisten lah dalam jangka 10 tahun yang lalu. Demikian juga 10,000 kenderaan berdaftar 4,88 pada tahun 2002, 3,98 2006 dan 3,4 2010, dan juga konsisten agak menurun
Setiap 1 bilion vehicle kilometer travel pada tahun 2002 22.71, 2005 19.58 dan 2010 17.28. Ini indeks yang kita gunakan. Ini dengan mengambil kira bahawa kenderaan bertambah 1 juta setiap tahun. Memang kita ada masalah di sini kerana kita ada National Automotive Policy. Mungkin yang berhormat pun sedia maklum bahawa kita juga ada industri kereta dan pemakaian dan penggunaan kereta ini adalah merupakan sesuatu yang agak digalakkan. Mungkin pihak MITI akan mengambil langkah-langkah tertentu. Bagaimanapun demikian juga penggunaan motosikal. Kalau kita lihat 60% daripada kematian ini adalah melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Dan motosikal ini adalah merupakan satu kenderaan yang banyak digunakan oleh golongan berpendapatan rendah. Oleh sebab itu langkah-langkah untuk mengekangnya adalah merupakan satu langkah yang agak sukar. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada jawapan daripada Timbalan Menteri. Mengikut jawapan daripada Timbalan Menteri, di mana bilangan kereta ataupun kenderaan bertambah dengan kadar 10% setiap tahun. Maka kini angka kita adalah 21.02 juta. Bayangkan dalam tempoh 10 tahun akan datang menjelang wawasan 2020. Jumlah kenderaan di tanah air kita akan menjadi 40 juta buah. Persoalan saya di sini, bilangan rakyat kita 28 juta. Menjelang tahun 2000 mungkin 30 juta. Tapi kenderaan 40 juta unit. Adakah kerajaan mempunyai satu perancangan yang rapi untuk adakan dasar pelupusan kereta lama? Kerana kereta pada zaman P. Ramlee masih ada di jalan. Walaupun kini sudah masuk zaman Siti Nurhaliza. Tetapi kereta 50 tahun lebih tua dari Seri Gading tetap masih lagi atas jalan. Ini menyebabkan di mana jumlah kemalangan yang berlaku setiap tahun bertambah. Tak kira Deepawali, Tahun Baru Cina ataupun Hari Raya. Setiap musim perayaan kita lihat berbagai jumlah kemalangan yang menyayat hati kita. Maka saya nak tanya Timbalan Menteri, adakah kementerian sudah mempunyai melakar satu dasar jangka panjang supaya ada pelupusan kereta lama seperti di negara maju? Di Singapura 10 tahun kena jual, kerajaan bagi insentif, tidak boleh lagi atas jalan. Tetapi Malaysia, apakah langkah kita untuk mengatasi masalah ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas keprihatinan terhadap isu ini, seperti mana yang saya katakan tadi bahawa masalah ini adalah merupakan satu masalah yang serius. Tetapi kalau kita lihat misalnya berkaitan dengan isu pelupusan ini, setakat ini kita belum ada lagi had umur kenderaan yang ditetapkan untuk dilupuskan. Tetapi ianya bergantung kepada roadworthiness sesuatu kereta itu. Ia ditentukan oleh melalui inspection yang dilakukan terhadap suatu vehicle. Tapi kalau kita lihat sendiri pun misalnya Yang Berhormat, kemalangan yang banyak berlaku ini bukanlah kenderaan-kenderaan lama semata-mata. Kalau kita tengok kenderaan yang baru pun, kalau mereka memandu dengan laju dan memandu dengan tidak berhemah, mungkin ini juga menjadi merupakan satu punca yang sebenar mengapa berlaku kemalangan. Dan kalau kita lihat sendiri pun statistik menunjukkan bahawa kemalangan melibatkan motosikal ini 60% adalah merupakan penyumbang utama. Jadi dalam soal ini memang kita boleh memikirkan tentang perkara itu. Kita tidak discount out tentang keperluan untuk mengadakan satu sistem pelupusan. Tetapi kita juga harus menimbang perkara-perkara lain. Banyak juga rayuan-rayuan daripada pihak-pihak ataupun pemilik-pemilik kenderaan, khususnya pemilik kenderaan yang mempunyai nilai yang tinggi ataupun kenderaan-kenderaan yang mahal dan sebagainya yang mempunyai value. Kalau kita lupuskan, mereka juga mempunyai hak untuk menuntut supaya perkara ini tidak dilakukan. Oleh sebab itu, perkara ini akan dipertimbangkan dari masa ke semasa. Sekiranya kita bersedia, kita boleh melakukannya. Mungkin satu masa nanti, mungkin ianya boleh dilakukan sekiranya semua ahli yang berhormat pun bersetuju atau memberikan sokongan terhadap usaha ini. Terima kasih.